Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya semua daripada kita pernah merasai emosi marah. Tapi mungkin tidak ramai yang tahu bahawa kemarahan sebenarnya ada tahap-tahapnya yang tersendiri. Marah adalah emosi yang paling bersifat memusnahkan atau juga dipanggil destruktif, dan juga merupakan satu-satunya emosi manusia yang paling sukar dikawal. Dan kalau kita perhatikan daripada banyak kajian yang dilakukan oleh ahli sains, kita akan dapati bahawa selain daripada manusia, haiwan-haiwan mamalia dan primate juga mampu beremosi dan menunjukkan perasaan marah dalam cara mereka sendiri. Primate umpamanya seperti monyet, kera, orangutan, gorila umpamanya, mereka ini sangat mampu beremosi, bahkan boleh menunjukkan emosi marah mereka dengan cara-cara yang hampir menyerupai dengan sifat marah yang ditunjukkan oleh manusia. Bagi mereka yang mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing adalah mamalia umpamanya, kita akan dapati bahawa kucing walaupun menjadi haiwan peliharaan yang comel, tetapi ada ketikanya mereka juga menunjukkan emosi marah yang tertentu apabila diganggu ataupun merasa bahawa diri mereka dalam keadaan terancam ataupun diprovokasi. Maka haiwan-haiwan mamalia memang mampu menunjukkan perasaan marah dan akan bertindak balas dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemarahan bagi manusia contohnya boleh berada pada berbagai-bagai tahap dan juga mungkin akan berbeza daripada segi tempoh masa perkara itu akan berlangsung. Umpamanya apabila berhadapan dengan satu-satu keadaan dan satu manusia mungkin mengalami tahap marah yang berbeza dengan manusia yang lain. Dalam keadaan yang sama juga umpamanya seseorang mungkin marah dalam tempoh masa yang panjang, tetapi bagi individu lain yang sama berada di situ, tempoh kemarahannya mungkin sekejap saja. Jadi kemarahan ini boleh muncul dalam berbagai-bagai tahap dan mungkin akan dialami oleh individu dalam tempoh masa yang berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Sebenarnya terdapat 5 tahap kemarahan yang dikenal pasti oleh para pengkaji sejak daripada sekian lama. Pertama ialah apa yang dipanggil sebagai tahap 1, iaitu kehampaan. Kehampaan walaupun selalunya kita tidaklah kaitkan dengan kemarahan secara langsung, tetapi kalau kita fikirkan, kehampaan adalah punca munculnya perasaan marah apabila seseorang itu gagal mencapai apa yang dijangka atau apa yang diinginkan. Selain daripada perasaan hampa itu, sebenarnya sudah mula ada perasaan marah kerana kegagalan untuk mencapai apa yang diingini. Itu kadang-kadang boleh membawa kepada perasaan marah yang lain. Tetapi perasaan hampa, kehampaan ini kadang-kadang tidak ditonjolkan dalam bentuk kemarahan. Jadi kadang-kadang kehampaan ini tidak dapat dikesan sebagai satu bentuk kemarahan, dan ini menyebabkan ia selalunya dipandang ringan oleh mereka yang tidak berkenaan. Tahap kedua ialah kejengkelan. Rasa jengkel ataupun rasa terganggu, rasa sakit hati, geram dan sebagainya. Contohnya kalau kehampaan tadi itu berlaku berulang-ulang kali, sudah tentu lama-kelamaan perasaan jengkel akan timbul. Kekecewaan yang berlaku secara berturutan contohnya sudah tentu akan menyebabkan individu rasa terganggu, sakit hati, geram dan sebagainya. Jadi ini adalah kemarahan pada tahap 2. Pada tahap 3, perasaan hampa dan jengkel itu sudah berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan adalah perasaan atau keadaan yang tidak puas hati ataupun tidak terjamin apabila sesuatu masalah itu tidak dapat diselesaikan setelah banyak kali mencuba umpamanya, ataupun sesuatu yang diingini itu tidak dapat juga diperoleh setelah banyak kali usaha dibuat. Maka perasaan kecewa itu akan mula timbul dan perasaan marah itu sudah mula menampakkan tanda-tandanya. Jadi perasaan tidak puas hati ini selalunya adalah petunjuk kepada timbulnya perasaan-perasaan marah yang akan wujud kemudian. Tahap keempat ialah tahap marah yang sebenar. Perasaan tidak gembira yang kuat dan selalunya diiringi oleh sifat antagonis. Sifat antagonis itu maksudnya sifat-sifat ingin menentang. Kalau pada peringkat kecewa tadi, mungkin individu itu berasa kecewa dengan dirinya sendiri, mungkin kecewa dengan diri orang lain. Tetapi apabila marah,
dia mula ingin melakukan sesuatu, sama ada kepada dirinya sendiri ataupun kepada pihak lain yang mungkin menjadi penyebab kepada kemarahan. Sifat antagonis ini, sifat ingin melawan ini, selalunya menunjukkan bahawa kemarahan itu sudah berada pada tahap yang tinggi atau tahap 4 lah. Tahap 5 adalah perasaan yang amat kuat, perasaan berang. Kemarahan itu sudah menjadi sangat kuat dan sudah menjadi tidak terkawal. Kadang-kala mungkin menyebabkan individu mula bertindak balas, mula memikirkan untuk mengambil tindakan secara fizikal, mungkin mula akan melepaskan kemarahannya dengan memusnahkan perkara-perkara atau benda-benda lain yang ada di sekelilingnya, atau mula mencari sasaran untuk melepaskan kemarahan. Jadi tahap 5 adalah tahap kemarahan yang amat tinggi dan boleh menjadi sangat berbahaya sekiranya tidak dikawal. Jadi kemarahan, walaupun dia dianggap sebagai satu emosi yang normal, kemarahan boleh menjadi masalah sekiranya dia gagal dikawal. Kemarahan yang biasa mungkin tidak begitu berbahaya kepada diri dan kepada orang lain, tetapi kemarahan yang sangat melampau, gagal dikawal, mungkin akan menimbulkan masalah bukan sahaja kepada diri mereka yang mengalami kemarahan itu, tetapi juga mungkin akan menimbulkan masalah kepada orang lain yang ada di sekitarnya, dan mungkin juga akan menimbulkan masalah kepada mereka yang tidak terlibat pun dengan isu yang disebutkan itu. Maka sekiranya kemarahan sudah mula menjadi isu kepada kehidupan, maka saya cadangkan supaya dapatkan bantuan. Kita ada banyak kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal kemarahan, tetapi perlulah dicari, perlulah dibantu supaya kaedah yang betul, teknik yang betul dapat diajar dan kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan marah yang terkawal dan kata hidup kita akan jadi lebih teratur dan bahagia. Jumpa lagi.